Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita sama-sama Allah pertemukan untuk meneruskan perbincangan tadabbur kita menggunakan buku tadabbur yang kita buku keempat Hamdalah. Tajuk buku tu Hamdalah. Lagi apa? Hamdalah. Lagi bagaimana penyataan kesyukuran kepada Allah. Jadi kita sedang bincang pada ayat yang ke-3 pula. Jadi ayat yang pertama kita dah berbincang tentang Rabbil Alamin pada perbincangan yang sebelum-sebelum tu. Rabbil Alamin, tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah jadikan kepada kita dan bagaimana kita nak bersyukur dengan segala nikmat itu. Dan ayat tu melahirkan natijah akhir dia ialah apa dia? Rukun ibadah yang pertama, iaitu hub, rasa cinta dan kasih kepada Allah. Cinta yang tertinggi dan kasih yang mendalam kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ini satu lagi perkara penting. Yang mana apa makna Ar-Rahman Rahim? Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi apakah maksud Allah itu Ar-Rahman dan Rahim? Jadi Rahman ni dan Rahim ni adalah satu kata nama yang sama, yang asal daripada perkataan apa? Rahmah. Jadi rahmah ni maknanya belas kasihan, sayang, cinta, rasa simpati. Itu rahmah tu, maksud umum tu lah dia, rahmah. Daripada rahmah tu terpecah kepada dua nama Allah, iaitu Rahman dan Rahim. Daripada perkataan Ar-Rahmah yang umum maknanya terpecah kepada dua bahagian, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey. Itulah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Demikian juga dalam bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua nama yang sentiasa ada, yang besar makna dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan nama Allah dengan nama Rahman tu. Kalau kita rujuk nama Rahman dalam surah 7 ayat 100 kan, surah 17 ayat 110. 17 ayat 110. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman
Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kul ni maknanya lebih tegas daripada biasa, lebih wajib daripada yang wajib lah. Lebih besar lah bila ada kalimah kul dalam Quran. Yang kul ni tujuannya untuk menyerang kepada satu golongan yang ragu-ragu, yang menolak. Kul juga untuk tujuan affirmatif, untuk memantapkan keyakinan dalam jiwa kita juga. Fungsi kul tu ada beberapa lah. Berbeza dengan ayat tanpa kul. Ayat tanpa kul, sebab tu ayat kul ni lebih kita kena banyak ulang lagi kan. Antaranya kita sebut baca apa? Nabi sebut baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu antara beberapa bezalah perkataannya. Ada Qul ayat Quran dengan yang tak ada Qul. Jadi Qul, jadi bila sebut Qul maknanya pertama, kalau ada satu golongan yang pasti dia ragu ataupun dia bantah atau tolak, sebab tu antaranya perlu disebut dalam Quran. Allah perintahkan Qul ya Muhammad, katakanlah. Jadi ini untuk ofensif, menyerang, memadamkan segala penolakan golongan tersebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'u'allah, maksudnya serulah kamu, akan berdoalah kamu, ataupun serulah kamu akan Allah, panggillah Allah, awidu'ur Rahman, ataupun serulah Ar-Rahman dalam doa kamu. Dalam meminta pertolongan doa, sebut Allah ataupun sebut Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di mana saja nama yang kamu serukan, maka milik dia lah nama-nama yang terbaik. Jadi Allah gabungkan dua ni saja. Dan ni dua nama yang juga Nabi sebut, nama yang paling Allah suka dua nama juga. Apa dia? Abdullah. Yang kedua Abdul Rahman. Dua nama, Abdullah, Abdul Rahman. Dan ramai sahabat nama Abdullah. Bahkan ada juga ramai yang nama Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Sakhar. Siapa Abdul Rahman bin Sakhar ni? Abu Hurairah. Jadi dan sahabat kita kat sini pun seorang nama Abdul Rahman juga. Abdul Rahman. Ada Abdul Rahman? Ada. Ayah saya pun nama Abdul Rahman juga. Jadi nama Abdul Rahman ni yang Allah letakkan sebelah nama Allah ni, dalam ni. Jadi ni maknanya menunjukkan nama ni antara nama yang kategori dia paling tinggi selepas Allah. Allah ni kita panggil Sultanul Asma' lah, nama-nama yang paling mencakupi seluruh makna Allah. Namun dalam Allah ni Allah ganding Ar-Rahman. Maknanya apa? Ar-Rahman ni adalah satu lagi, ni nama sifat yang maknanya yang mengatasi semua yang lain, seolah mewakili seluruh sifat yang lain. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Baik. Wala tajhar bi salatika, dan janganlah engkau mengeraskan, menguatkan doa-doa engkau. Solat ni maknanya doa. Dalam solat tu, wala tukhafiz biha, dan janganlah engkau perlahankan sampai tak dengar langsung ketika menyeru nama-nama tu. Jadi maksudnya ni satu adab dalam menyebut nama ni, bukan dengan jerit-jerit ataupun tanpa bunyi langsung, melainkan di antara kedua-duanya di tengah tu. Wa batari baina dzalika sabila, dan carilah jalan yang sederhana di antara dua keadaan tersebut. Baik. Ini Ar-Rahman. Jadi sebab itulah kita bincang Ar-Rahman ni tadi daripada perkataan rahmah. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah wujud muncul, Ar-Rahman dan Al-Rahim.
Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Jadi bezanya Ar-Rahman maksudnya Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha baik. Jadi kita nak bincang apa itu Ar-Rahman dan yang maksud bukti pemurahnya Allah. Apakah bukti-bukti pemurahnya Allah? Ini yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ada kan beza kan? Saya dah bagi dulu. Ar-Rahman dan Maha Pemurah dengan yang Maha Penyayang. Maha Pemurah maknanya satu, dia lebih umum, lebih luas maknanya. Maha Pemurah ni apa dia? Bahasa Arab dia Ar-Rahmah Al-Wasi'ah. Apa dia ni? Kasih sayang yang luas. Dan yang kedua Al-Rahmah Al-Ammah. Kasih sayang yang umum, semua sekali dapat. Wasi'ah maknanya luas, ammah maknanya umum. Semua tak ada kecuali. Tak kisah siapa pun, orang kafir ke, siapa, semua dapat. Okey? Dapat dua ni Dan yang ketiga sifat ni dia sifat khas bagi Allah semata-mata semata-mata. Dia ni sifat ni khas Allah je semata-mata. Tak ada pun mana-mana dalam Quran rujuk pada bukan Allah. Rahman mesti Allah. Kenapa? Sesuai pun dengan nama ni, sesuai pun dengan ciri-ciri dia. Mampu tak manusia bagi simpati yang luas macam ni? Kita ni. Tak, kita tak semua. Hatta kadang-kadang kan, kita takkan mampu sebab kita ni bila adanya orang buat masalah dendam, kita boleh ke bagi lagi? Kekal? Tak boleh. Tapi tidak bagi Allah. Allah ni rahmat, kasih sayang dia, simpati dia seluas-luasnya. Sejak apa pun dia, Allah memang ada simpati kat dia. Sebab tu Allah sentiasa hantar apa? Hidayah pada seseorang tu. Sentiasa hantar. Hatta Fir'aun pun Allah hantar Nabi Musa. Allah terus bagi. Ada tak Allah tarik? Tak ada. Allah terus bagi segala rezeki yang memang hak dia. Allah memang dah tetapkan, berikan pada Fir'aun tu contohnya. Dia rahmat yang sangat yang luas, tak ada limit. Dan kasih sayang yang umum juga, tak ada limit. Siapa saja dapat. Tak ada kecuali. Jadi manusia tak akan mampu beli. Sebab tu ni khas untuk siapa? Allah. Tak ada dinisbahkan pada yang lain pun. Yang ni pula Maha Penyayang, Ar-Rahmah, kasih sayang juga. Yang mana? Pertama Al-Wasilah. Lain Wasilah ni wasi'ah luas, tak kisah siapa. Tak ada pilih bulu. Luas, siapa pun dapat, umum. Yang ni pula wasilah maknanya apa? Yang hanya dapat atas adanya hubungan. Faham? Jadi siapa nak dapat rahmat, rahim pula, penyayang, kasih sayang ni, mesti dia buat hubungan dengan Allah. Kalau tak ada hubungan, apa dia? Dia tak dapat yang ni. Dia dapat yang ni je. Tapi ni tak dapat. Faham Pemurah dengan penyayang apa beza?
Ada orang miskin kat luar. Kan? Orang ni dermawan, pemurah, dia buat apa? Dia bagi keluar tu, bagi orang miskin tu makan. Habis cerita. Lepas tu dah lah. Kalau penyayang, jom masuk rumah saya, duduk sekali dengan saya. Sama tak? Duduk sekali dengan saya, duduk sekali. Saya jaga awak lah terus. Itu apa? Tahap yang ni. Semua dapat tak yang ni? Senang tak dapat? Susah. Itu beza kan? Itulah beza. Jadi, itulah pemurah dan penyayang. Dua beza. Ya, dermawan semua orang boleh bagi. Tak kira siapa pun, tak peduli. Tapi belum tentu yang ni ini dapat. Sebab tu ni hanya khas untuk siapa? Orang yang ada hubungan saja. Wasilah ni maknanya hubungan. Wasilah maknanya wasal, sambung, hubung. Hubungan dengan Allah. Macam mana kita hubungan dengan Allah? Lagi? Ya, macam mana tahu semua tu? Itu dulu. Cuba buka surah apa ni? Ni jawapan ni. Surah 13 ayat 21 sampai 24 rasanya. Sama ayat 19 dulu. Kita baca dari 19 sampai 24. 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Adakah sama? Adakah sama? Itu maksud dia lah. Dia ada muqaddar juga dekat tengah-tengah ni. Lepas tu ada fa kan? Kita belajar macam tu. Ada fa kan? Maksudnya ada satu benda muqaddar yang boleh letak tu. Adakah sama? Siapa? Orang yang dia ada ilmu. Dia tahu, dia jelas ilmu dia. Yang mana ilmu dia membina dia yakin sungguh kepada apa? Bahawasanya tidak lain telah diturunkan kepada engkau ini daripada Tuhan engkau ni apa dia? Benar apa ni? Quran. Nampak? Sebab tu nombor satu Quran dulu. Syarat semua nak dapat tadi tu, nak sambung hubungan Quran dulu. Quran ni tali Allah. Allah kata apa dalam surah lain? Wa'tasimu bihablillah. Mana mungkin seorang tu boleh menyambung hubungan dia? Orang kata lain putus. Kan? Hari ni kan? Tak ada apa? Masuk je dalam hutan sikit, habis dah. Lain tak ada. Jenuh nak cari. Jadi kita itu dunia ni tu. Dekat ni. Dengan Allah ni macam mana? Kena kabel lagi kuat. Apa kabel terkuat sekali? Quran lah. Macam mana pula nak sambung tu tak nampak Quran? Sebab ini kabel nombor satu. Kita nak sambung kan? Saya nak sambung hubungan. Tapi tak tahu ada DG ke Maxis, tak tahu. Mana boleh? Ni mesti kenal line tu yang mana? Oh jelas. Jadi line kita apa? Quran. Al-Quran. Jadi sama tak orang yang yakin dengan ni, perkara ni, berilmu tentang ni, sama tak dengan orang yang buta? Yang mana orang buta ni? Orang yang la ya'lam lawan dia. Yang tak tahu. Maknanya tak belajar apa benda ni. La ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq. Jadi faham mafhum mukhalafah dia? Jadi kita boleh letak macam nampak.
Kaman huwa a'ma, ayu apa maksud a'ma ni? Panjang a'ma ni apa? Tambahlah depan ni. Man huwa a'ma, siapakah orang yang a'ma? Orang yang apa? La ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika bil haqq. Bikal haqq. Itulah maksud dia. Orang yang la ya'lamu ni yang tak belajar. Sama ke orang yang belajar sampai faham, sampai yakin Quran ni adalah kebenaran, dengan orang yang terus tak ambil tahu langsung. Sama tak? Tak sama. Ni Allah nak buat pembezaan dulu. Sebelum nak mula langkah tindakan. Ni cerita tak belum tindakan lagi. Syarat utama ilmu. Jadi innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya tidak lain hanya yang dapat apa ni? Tadzakkur ni pelajaran. Pelajaran. Yang dapat kesedaran daripada hasil pembelajaran dia tadi tu hanyalah siapa? Ulul albab. Ulul albab ni dua lah antara ciri dia, orang yang tadabbur Quran dan orang yang tafakkur dengan kehidupan dia, seluruh hidup dia. Itu ulul albab. Kata Fudal bin Iyad, empat benda ni mukmin kata ni sikit tambahan lah. Fudal bin Al-Fudal bin Iyad. Dia kata satu, kalamul mu'min, ucapan orang beriman itu hukmun. Hukmun. Kalamul mu'mini hukmun. Yang kedua, wa apa dia tu? Kalamul mu'mini hukmun. Lupa pula. Terlupa saya. Ada 4 benda. Sekejap. Kongsi sikit lah. Sekejap. Ni. Okey. Kalamul mu'min hukmun, kemudian wasamtuhu tafakkur. Tafakkur. Ya. Kemudian yang ketiga, wa nadharuhu ibrah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa amaluhu birrun. 4 benda. Okey. Kalamul mu'min hukmun. Apa dia? Kata-kata orang beriman, ni sifat orang beriman ni. Kata-kata orang beriman semuanya hukmun. Hukmun ni apa dia? Semuanya bijaksana, semuanya menjadi hukum. Semuanya sifat dia memelihara. Hukum ni maknanya sifat dia memelihara. Pasti pelihara seorang tu daripada neraka. Orang mukmin cakap dia tu menyebabkan akhirnya orang tu terpelihara daripada azab Allah. Dia tak ada buat menyebabkan kata-kata dia akhirnya menyebabkan orang masuk neraka. Tak.
Dia dakwah je semua. Kerja dia mesti menyebabkan orang tu ingat Allah. Sebab tu Allah tanya dalam surah apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Itu orang beriman. Setiap ucapan dia menjurus ke arah keselamatan di akhirat. Yang kedua, wa samtuhu tafakkur. Dan diam dia apa? Tafakkur. Berfikir. Dia bukan diam saja. Dia bukan diam buang masa. Diam dia berfikir. Yang kedua. Jadi dia hidup dia sibuk. Diam dia berfikir. Apa dia fikir? Fikir tentang ummah. Kemudian wa nazaruhu ibrah. Apa ni? Nazar maknanya pemerhatian dia. Setiap pemerhatian dia dalam apa saja benda, dia sifat dia nazar. Dia akan memerhati, dia belajar. Dia bukannya perhati saja-saja. Dia tengok makan, dia belajar. Semuanya adalah ibrah apa? Proses pembelajaran. Ibrah ni maknanya proses pembelajaran. Pembelajaran maksud dia. Jadi setiap tindakan mata dia tu semuanya merupakan ibrah. Tak ada yang sia-sia. Dan yang keempat, wa amaluhu birrun. Dan segala tindakan dia, amalan dia, perbuatan dia akan jadi apa? Kebajikan. Birrun ni maknanya kebajikan untuk diri dan orang lain, bukan untuk diri je. Birrun ni disampai kena kat orang. Itu bir. Jadi 4 benda ni. Dan kesimpulannya kata Fudail bin Iyad, in kunta iza kunta kadzalik, jika engkau sentiasa dalam keadaan 4 ni, kan, lam tazal fi ibadah, maka engkau selamanya sedang melakukan ibadah. Selama mana kondisi kita 4 ni, apa dia? Kita cakap semua mesti menjurus kepada cakap sifat ni akan menjaga seseorang tu. Daripada pertama, ucapan. Segala ucapan orang beriman itu adalah hikmah. Hikmah ni, faham maksud hikmah? Ingat tak saya cakap tu? Hukumun apa hukumun? Kita kena faham betul-betul mana hikmah. Sebab orang hikmah kita guna bahasa kita juga. Apa makna hikmah? Hikmah ni maksudnya memelihara. Cakap dia menyebabkan orang tu terjaga. Sebab hikmah ni maksud dia apa? Kalau kita mengawal sesuatu, berjaya mengawal sesuatu yang tak terkawal tu nama dia hikmah. Memelihara tu, berjaya memelihara sesuatu hikmah. Contohnya sesuatu yang macam ni selalu ulama buat ni, contoh ni senang je. Hakam tu al-asad ke? Asad apa? Singa. Hakamtul asad. Maknanya aku telah menghukum singa, bukan? Aku telah berjaya mengawal singa yang ganas tadi dia dapat kawal. Itulah hikmah. Jadi kita manusia ni perlu ada hikmah dalam hidup supaya kita tak terjebak kepada sesuatu yang syaitan sedang buat kita supaya rosak. Jadi hikmah perlu ada. Jadi maksudnya apa? Berjaya memelihara diri dia daripada apa? Daripada perbuatan yang menyebabkan dia Allah murka dan masuk neraka. Itulah hikmah. Memelihara. Jadi umpama apa? Nafsu lah. Nafsu ni kalau tak ada hikmah memang tak boleh kawal lah. Okay. Kalamul mu'min hukmun. Kemudian wasamtuhu tafakkur. Apa ni? Diam dia. Diam dia tu adalah berfikir. Bukan diam saja-saja. Tafakkur. Diamnya berfikir. Okey. Dapat. Wa nazaruhu, dan pemerhatian dia adalah pembelajaran. Segala yang dilihat tu adalah pembelajaran. Dan wa amaluhu birrun, dan amalan dia adalah kebajikan. Bukan kebaikan, kebajikan maknanya apa? Sifat dia ada unsur menjurus kepada manfaat orang lain juga. Bukan untuk dia saja. Jadi kata Fudail, tambahan lagi dia kata, jika keadaan engkau sentiasa seperti ini, maka engkau tak pernah berhenti daripada ibadah. Inilah maksud dia. Jika engkau selamanya dalam keadaan ni, engkau tidak pernah berhenti dalam ibadah. Ni kata siapa? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Okey.
Ni kita kata ulul albab. Ulul albab. Jadi apa dia punya tindakan dia setelah Quran tadi? Allazi sambung ayat 20. Okey boleh dapat dah ni? Cikgu dapat cikgu? Dapat. Ulang balik tadi. Kalamul mu'min hukmun maknanya apa? Ucapan orang beriman adalah hikmah. Fahamlah maksud hikmah. Kita terjemah hikmah lah. Dan diamnya dia adalah berfikir. Dan pemerhatiannya, nazar ni adalah pembelajaran. Dan amalannya adalah ini maknanya seluruh. Kita boleh tambah seluruh ucapannya tu, seluruh diamnya macam ni, seluruh pemerhatian dia mesti ni, seluruh amalan dia mesti macam tu. Sebab ni mufrad mudhaf, ya ummu lil jami'. Amalu ni semua mufrad yang mudhaf dan dia menunjuk kepada seluruh perbuatan tersebut. Okey. Okey. Kemudian ayat 20 sambung. Ya, saya. Surah apa ni? Ini surah Fatihah. Fatihah. Tak ni, apa ni? Yang sekarang ni. Surah ni. Kita kata nak buka ayat 20. Ayat 20 surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Surah tadi juga. 13 lah. Surah 13 tadi ayat 19. Sekarang kita masuk pula ayat 20. Okey. Okey. Ya, ni adalah ciri dia sebenarnya. Kan? Hasil daripada apa dapat 4-4 ni? Hasil daripada mana? Ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika al-haq. Quran. Hasil daripada Quran. Didikan tarbiyah Quran, tarbiyah Allah ni yang jadikan dia macam ni. Ciri-ciri mukmin lah. Okey. Seterusnya ayat 20. Sambung Siapakah mereka? Allah terangkan lagi ulul albab ni seterusnya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Iaitu orang-orang yang mereka memenuhi, sentiasa usaha memenuhi. Kadang-kadang bukanlah maknanya dia sentiasa berjaya buat ni, tapi dia sentiasa akan, kalau dia ni dia akan istighfar, taubat, dia ulang balik buat. Betul lah maksud dia. Sebab ni istimrar. Ni fi'il mudhari' kan? Istimrar ni maknanya apa? Berterusan buat. Berterusan. Istiqamah buat. Sentiasa berusaha memenuhi apa? Janji daripada Allah. Wala yanqudunal mitsaq. Dan berusaha juga untuk jaga agar tak melanggar perjanjian tu. Yang kudu ni maknanya melanggar. Yang kedua. Jadi apa perjanjian dia? Apa dia yang dia tak nak langgar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah dua lah. Dan apa dia buat? Perjanjian tadi tu, ibadah tu. Itu semua perjanjian dia. Apakah tindakan dia? Inilah dia ayat 21. Tengok wasal ni. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ maksudnya ni dia perkataan apa? Asal dia? Solat ke? Solat. Kalau solat macam ni. Apa tu? Kalau solat asal dia macam ni kan? Ni solat. Jadi mana satu tu? Dia asal daripada ni wasolah. Ni yang betulnya. Kalau ni bukan wazan yang ni wasolah yasilu. Kalau solah yaslu. Wasolah yasilu. Jadi yang mana yang betul? Yang ni. Jadi mana ayat ni rujuk semata-mata kepada solat ke? Bukan juga. Bukan. Maksudnya apa tu? Apa yasilu?
Maksudnya cerita tentang perhubungan, pertalian. Kan kalau kita dah sampai tempat dah sini, kita panggil apa? Kita dah sampai dah tempat tu. Saya bertolak sampai sini, Ustaz Arak siapa pandai sikit? Ustaz Arak cakap apa? Assalamualaikum. Ni, wasal tu. Kan? Aku dah sampai ni. Wasal tu. Aku dah sampai sini dah. Faham? Wasal tu maknanya dah sampai dah situ. Situlah. Jadi yasilu ni Allah suruh kita sambung hubungan sampai kepada siapa? Dia lah. Dan orang-orang yang tadi ni, ulul albab ni, rupanya tadi dia ada perjanjian yang dia jelas. Dia pegang sungguh cukup. Dengan dia buat apa pertama? Tak sebut lain, tapi dia usaha untuk apa? Menyambungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa dia? Apa dia Allah perintah nak sambung? Semua amalan-amalan tu sebenarnya apa juga ni? Dakwah lah ni. Ni dakwah ni. Dakwah sambungkan hubungan dengan Tuhan. Macam mana hubungan dengan hamba dengan Tuhan terputus? Nabi kan, Nabi sedih sampai turun surah Duha. Kenapa? Dan Allah kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa? Allah kata akhirnya turun surah tu, Nabi lega. Ni tasliah Nabi. Allah kata, Tuhanmu tidak membiarkan kau meninggalkan kau. Kan? Allah pujuk Nabi lepas tu. Apa yang Nabi sedihkan tu? Ada yang kata 3 bulan, ada yang kata 2 minggu Nabi sedih. Sampai Nabi kena cerca dengan siapa? Jiran-jiran dia lah. Siapa jiran dia? Abu Lahab tu. Habislah kau. Syaitan kau dah tak jumpa kau dah. Nabi sedih sebab? Nabi rasa terputus hubungan dengan Tuhan. Sebab wahyu lah. Faham Solat tu aplikasi wahyu. Solat tapi hubungan tak sambung juga. Sebab wahyu tu tak link kat sini. Sebab tu solat wajib baca Quran. Kan? Fatihah tu. Jadi sekarang ni kesimpulan yang kita nak dapatkan sebenarnya, kita nak, orang kata apa? Clear benda yang kabur-kabur ni. Supaya jelas apa yang kita patut buat. Apa dia? Al-Quran tu nombor 1. Nak hubungkan antara hamba dan Tuhannya, tak ada jalan lain dah. Jalan yang macam Nabi merasai ketika itu dekatnya dengan Tuhan. Bila Nabi rasa tu? Bila Nabi dapat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kadang-kadang kita ni apa? Terlalu general kan. Kita kata apa dia? Oh, puasa. Kan. Tak nampak tu, asal daripada semua tu daripada mana dapat syariat semua tu? Al-Quran ni lah pengukuh utama dia. Itulah ilmunya. Sebab tu Allah mula dengan kerja-kerja ni. Tengok, sabar ni semua. Tak mula dengan ni. Melainkan dengan apa dia? Allah buat perbandingan tu. Ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika haq. Ni dulu, ilmu dulu. Quran dulu. Quran dulu. Tak mungkin boleh dapat kehebatan semua yang tadi tu. Kan? Dan dinilai tepat. Melainkan dengan ilmu daripada Quran. Sebab tu kita kena anjurkan banyak pengetahuan tentang Quran ni. Itulah maksud dia hubungkan segala perintah Allah untuk dihubungkan menerusi ni. Beritahu pesanan-pesanan Allah ni pada semualah. Wa yakhshawna rabbahum, dan dalam keadaan apa dia? Mereka takutkan Tuhan mereka. Bila ni unsur utama, sebab kalau dia takut yang lain, dia tak akan buat kerja ni. Tak akan buat kerja menyambungkan hubungan dengan Tuhan ni. Tak akan ajak. Jadi kita nak ajak orang sambung hubungan dengan Tuhan, antaranya nombor 1 apa dia? Solat. Anak kita dah jenuh dah suruh solat. Kan? Solat lah. Lepas tu okey lah. Lepas solat tengok TV. Betul ke? Hubungan dengan Tuhan dah sambung ke tu? Adakah itu je? Jom solat suruh ramai-ramai jemaah semua. Kan? Semua suka kan? Betul? Bagus. Baguslah. Tapi cuba bayangkan kalau keadaan tu juga jadi apa? Jom semua belajar faham Quran seramai itu juga. Ramai-ramai menuntut ilmu Quran ni dalam semuanya selama tu. Hebat tu. Lepas tu solat. Quran, solat. Betul tak? Allah kata apa? Quran dulu baru solat. Apa surah dia? Quran, mantap kan? Lepas tu bawa dalam solat. Solat akan jadi mantap. Apa surah tu? Sebab apa? Kita tak nak macam ni. Nanti apa dia? Tak ingat surah apa? Penting waktu kena ingat tu.
Itu dia punya pasak kita. Sebab tu kita bila tadabbur sebab ada pasak macam tu. Benda-benda macam tu lah tekan dia. Benda macam tu. Apa dia surat tu? Cikgu? 29.45. Betul. Masya Allah. Cikgu Fauziah. 29.45. 29.45. Kita tak nak nanti menang sorak. Faham riuh je kan. Tapi tak ada apa juga. Sebab apa? Sebab nombor satu yang Allah kata ni tak ada. Ni, Quran tu tak ada. Okey. Manusia ni boleh istiqamah sebab apa dia buat tu? Sebab ramai orang, crowd tengok trending baru istiqamah ke? Tak ada, nanti hilang lah. Kita tak nak macam tu. Kita buat sebab dasar ilmu kita buat. Beza, tak sama. Betul tak? Jadi, surah apa tadi? 29.45. Sembilan 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu apa? Baca dan ikutlah. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dengan membacanya dan memahaminya. Itulah maksud dia. Jadi kita terjemah macam itulah kan. Utlu maknanya ikut. Ikutlah apa yang diwahyukan kepada engkau ni dengan apa? Mula dengan membacanya dan memahaminya. Itu jalan nak ikut dia. Daripada kitab ini. Dan kemudian bawa dia dalam solat. Wa aqimis solat. Kenapa Allah suruh bawa Quran dalam solat? Waktu paling sesuai nak bawa Quran tanpa gangguan kat mana? Waktu paling manusia mendisiplinkan diri untuk dengar pesanan Tuhan dari mana? Solat. Itulah dia. Itulah. Tapi hari ni solat kita terganggu tak? Hari ni kalau nak jemaah kan, solat tu dapat tak utlu ma uhiya ilaika minal kitab lagi? Dapat tak? Dapat ke tak? Sebab tak faham kan. Itulah dia. Sebenarnya tak payah buat kuliah pun. Kalau cukup, kalau semua faham dalam solat, keluar lepas solat tu tengok macam sahabat Nabi tu. Boom, terus berpencar untuk menguruskan umat kan. Macam tu, ada kekuatan. Hari ni solat sekarang sebab apa? Kita nak solat sebab apa? Tak nak melepaskan beban je. Dah saya Muslim, saya solat lah. Saya lepaskan beban. Adakah tu? Jadi tak ada nikmat lah solat macam tu. Jadi faham ini Allah nak kata. Jadi satulah, selepas tu apa? Inna solata. Solata dia ada alillah ni, solat ni lam ma'rifah, khas. Merujuk pada solat macam mana? Solat yang bermula dengan ilmu dan kefahaman dan amalan ni lah. Amal. Jadi kat sini dua al-ilmu ni qabla al-qauli wal amal. Dalam solat ada qaul dan amalan. Sebelum solat ada faham? Ni dalam Sahih Bukhari ni sebut ni. Al-ilmu, mana ilmu? Ni. Baca ni semua ilmu. Fahami dia ilmu kan. Kemudian qabla sebelum al-qaul. Dalam solat nak mengaku iyyaka na'budu, tapi tak ada ilmu. Macam mana jadi hamba? Macam mana Kak? Sebab dalam solat dia nak buat aku janji, dia nak mengaku dia sebagai hamba, tapi dia tak tahu apa kerja sebagai hamba. Allah bagi tahu dalam ni banyak ciri-ciri hamba macam ni, kamu kena buat ni, kamu banyak tugasan kamu kena buat dalam ni. Ni buku tugasan kita kan, tapi tak tahu. Boleh tak?
Masalah besar ke tak besar? Masalah tu. Faham itulah al-ilmu. Qabla, ilmu dulu sebelum nak kau nak mengaku, nak ucap. Wal amal, dan amal. Sebenarnya macam itulah kaedah dia. Sebenarnya macam itulah. Jadi kita kena betulkan ni lah. Dan jangan pula tiba-tiba tak payah solat lah. Itu geng lain lah tu. Kan? Solat tetap diteruskan solat. Kan? Dengan kadar yang kita tahulah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Itulah kita nak. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, kata Imam Syafi'i. Kan? Jadi inna solata, sesungguhnya solat yang dimula dengan macam ni. Barulah dapat apa? Tanha anil fahsya' wal munkar, mencegah fahsya' dan munkar. Solat yang macam mana nilai dia? Macam ni. Solat yang macam ni. Boleh? Dan akhirnya golongan ni, pertama dia terselamat daripada ni, perbuatan ni, tercegah. Solat dia berjaya mencegah dia sebab ilmu dia tadi. Dan kemudian tak adalah, sebab tu Allah cela dalam Quran, fawailul lil musallin. Sebab apa? Dia ahlus solah, dalam masa yang sama dia juga ahlul maksiyah. Betul tak? Ramai orang ahlus solah, tengok, tapi dia juga ahlul maksiyah, sama juga. Maksiyah tak tinggal juga. Ya ke? Jadi dia solat mana? Solat dalam ayat ni ke solat yang bukan dalam ayat ni? Bukanlah. Jadi Allah kata seterusnya apa? Wala zikrullahi akbar. Orang yang macam ni hidup dia, mana-mana dia berjalan, dia nampak yang paling akbar siapa? Allah. Dan pastilah peringatan Allah itulah yang paling besar dalam hidup dia. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah, dan dia yakinnya Allah sentiasa apa? Melihat segala apa yang dia lakukan. Jadi ni ciri-ciri dia. Baik, tadi surah apa dia? Surah 13 balik. Nak ubah silver. Betul, memanglah. Betul. Cikgu ada dalam kerajaan, dalam ni. Jawatan. Siapa ada jawatan besar? Tak ada sini. Cikgu ada. Yelah, kurang-kurangnya kan, kalau buat pemahaman macam ni dalam kafar ke, kecil-kecil tu diorang ligat tu otak dia nak fikir, diorang lagi seronok kalau dapat kan. Hari ni sekadar baca. Yelah, kita bukan yang nafikan usaha yang bagus, ya itulah usaha kadar yang ada, tapi kita nak tambah nilai. Tambah nilai. Itulah dia. Kita hargai dengan sekecil usaha yang kadar yang ada. Cuma kita yang tahu ni pula kita nak tambah nilai lah. Itulah dia, macam mana nak buat kan. Siapa ada syafaat di tempat ni, kita nak ambil syafaat dia untuk dapat masuk. Mana tahu boleh buat kan, kita punya buat program kat kafar. Boleh tak? Ustazah boleh je. Bahan dah banyak dah, tersimpan dah. Yelah, dia ikut mana yang ada je kan. Itu je. Betul lah tu. Faham? Itulah kena tolong. Jadi itulah ayat ni. Pertama, yusolah. Wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dalam keadaan juga mereka sangat takut azab hari pembalasan. Jadi kerana dorongan dua benda ni penting untuk seorang tu boleh berjihad, boleh juang. Kalau tak ada dua ni, dia tak akan dapat yang ni juga. Sebab itulah ni ciri ni dia. Kemudian apa lagi? Walladzina sabaru bitiqa wajhi rabbihim. Dan orang yang seterusnya mereka sabar demi mencari keadaan Tuhan dia. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat ni, maknanya ni nak sambungkan hubungan dengan Tuhan dengan Quran. Maknanya Quran ni kitab apa? Hari ni Quran jadi kitab apa? Quran ni kitab keramaian ke kitab perjuangan? Dua tanya ni. Quran ni kitab keramaian ke kitab perjuangan? Quran ni datang kat kita hasil daripada keramaian ke hasil daripada perjuangan? 23 tahun. Kalau kita kumpul dalam tempat, berapa banyak darah dah yang tumpah kerana nak sampaikan Quran. Quran ni kan hari ni kita dapat kan. Kalau kita kumpul dalam apa, agak-agak berapa banyak darah dan peluh yang tumpah sebab nak sampaikan Quran.
Pernah fikir tak? Hari ni kita jadikan Quran apa pula? Keramaian. Ada keramaian, cari Quran. Ya ke? Itukah Quran? Itukah yang akan menjadikan umat Islam ni maju dan hebat dan kuat? Ini kena sedar yang tu. Ayat ni cerita dia. Ini cerita ayat ni. Jadi apa kesan Allah nak bagi satu benda yang besar kat sini, dan orang yang mereka sabar demi cari redha Allah ni, dan mereka apa dia? Aqamus solah wa anfaqu mimma razaqnahum. Dua ni, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan apa dia? Satu lagi, ni dakwah ni. Tengok, ni yang paling penting. Pertama, dua ni jangan tinggal. Infak dan solat. Dan seterusnya apa? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ni. Dan mereka menolak perbuatan buruk dengan apa? Dengan melakukan perbuatan baik. Ini tips kejayaan. Sebab kita nak lembutkan siapa? Hati-hati yang ada iman tu sebenarnya. Itu Nabi buat antara yang paling besar Nabi buat bila? Nabi masuk yang paling besar antara ni lah, peristiwa Nabi yang paling besar, wa yadra'u nabil hasanati sayyi'ah ni masa bila? Masa Fathul Mekah. Jumpa siapa? Nabi jumpa siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan tu kan depan mata Nabi. Nabi boleh buat apa kat dia agak? Boleh tangkap dia, boleh penjarakan dia, macam-macam boleh. Nabi kata apa? Masuk rumah Abu Sufyan, siapa masuk dia selamat. Aslim. Kan? Masuk rumah dia selamat. Terkejut Abu Sufyan. Semua orang pula dah bimbang dah ni. Habislah kami kena tangkap, habislah kami. Tak ada apa-apa pun semua. Masuk Islam semua. Ikrimah lari pula. Anak Abu Sufyan lari. Ikrimah kan? Abu Jahal, anak Murad, lari. Lalu apa? Bini dia pun kejar kan? Nabi dipanggil kan? Dia naik kapal lah. Panggil Nabi, maafkan dia. Akhirnya dia pun masuk Islam dan jadi pejuang Islam. Ni Nabi buat wa yadra'u. Nabi tak ada dendam langsung. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini ciri paling penting. Inilah yang paling kena sabar. Sabar yang paling susah, sabar tahap ni ya. Boleh balas dendam tapi tak balas dendam. Ini sabar paling tinggi sekali. Kenapa? Sebab apa? Sebab nak semua orang dapat apa? Masuk syurga. Kan? Jadi ulaika lahum uqbadar. Mereka lah yang dapat apa dia? Balasan sebaik-baiknya di akhirat. Apa balasan dia? Jannatu adni yadkhulunaha. Syurga adn yang mereka akan masuk di dalamnya. Dan bersama dengan siapa mereka masuk? Wa man salaha min abaim. Bersama dengan orang-orang yang soleh juga daripada kalangan bapa-bapa mereka, nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Wa zurriyatihim, dan zuriat keturunan mereka. Pastikanlah semua zuriat ni semua ni apa dia? Ahlul Quran sama. Kalau tidak, hubungan tadi apa? Ini semua yang masuk ni orang yang ada hubungan dengan apa? Ni yang dapat ni wasilah, sambung. Dia punya talian dengan Tuhan bersambung, bukan putus. Bersambung dengan Quran ni. Dan bersama dengan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk meraihkan mereka ni dari setiap pintu-pintu syurga tu. Dan apa malaikat kata? Salamun alaikum bima. Macam mana tu? Bersabarlah kamu disebabkan kesabaran kamu. Sejahteralah kamu. Sabar apa ni? Ni sabar buat apa? Balik pada ayat atas yang kita baca tadi dah. Dia buat kerja ni. Yang kita sabar sebab buat kerja ni ke? Dia masuk syurga. Allah, malaikat kata apa? Nikmatilah ni. Selamat. Kamu dah selamat dah sekarang. Disebabkan dulu kamu sabar. Buat apa? Yusoluna ma amarallahu bih. Sebab berusaha nak hubungan manusia dengan Tuhan yang selama ni terputus. Jadi macam mana cara nak hubung ni? Jom kita ajak manusia. Jom kita sambungkan talian dengan Tuhan ni, dengan Quran ni. Mari. Itulah kerja kita. Dan nak buat kerja tu kena sabar. Inilah hasil sabar tu. Belajar sambil sikit, buat sikit-sikit, ajak. Ini semua yang menyumbang ke arah tu, inilah dia masuk golongan ni.
Faham Jadi usaha kami Semua Quran memang untuk hubungkan manusia dengan Tuhan yang terputus. Kat mana hubungan paling ampuh? Tali yang mana? Quran dulu. Kan? Kita nak belajar biar konkret. Kat mana tempat benda apa sebenarnya? Macam mana nak sambung dengan Tuhan? Kena zikir dalam gua ke? Kena apa Kan? Tak. Ni jelas talian Allah ni, Quran. Jelas Faham? Jadi banyak benda Quran ni menjelaskan kita lah. Menjernihkan kan? Kristal apa kita clear, kita nak clear benda tu. Kat mana tempat yang kita nak sibukkan. Jadi sebab itulah kita kena usaha sungguh-sungguh ambil ni. Dan ni fa'ni'ma'u kabadar. Ingatlah ayat ni surah apa ni? 19 sampai 24 surah Ar-Ra'd. 19 sampai 24. Ini kerja-kerja perjuangan yang kita kena buat. Dan orang ni dapat nikmat masuk syurga sebab mereka sabar berusaha untuk menghubungkan hamba dan Tuhan. Kerja-kerja dakwah dia itu, dia sabar. Okey. Jadi kita kena sabarlah, belajar dan ajak orang, mari jom. Ini rupanya Tuhan kita dah beritahu banyak kat sini, kita cakap kat dia. Dia tak tahu. Kita kena sampaikan. Boleh ke Kak? Boleh, tak ada. Boleh je. Semua ni sedang semangat ni. Buat. Begitulah kita. Jadi alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan pada penginfak Oning. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan you solat. Orang yang menyambung hubungan dengan Tuhan juga. Sebab tak lain kita memang buat tak, dari berapa tahun dah Ustazah? Kita buat kerja ni. 2010. Sekarang 2020. Berapa tahun 14. Tapi taklah sama macam Umar Khattab dah tu 30 tahun. Nabi 23 tahun. Maknanya belum matang lagi pun. Kan? Nak buat kerja tu. Macam itulah. Tak pernah ubah pun. Tak nak kira ramai orang ke, tak ada ramai ke tak. Kita nak orang yang betul-betul faham dan sedar tu je. Ramai tak ramai tu belakang kira lah. Nantak lah. Ya. Tapi dah jelas tak apa sebenarnya sekarang kita nak agama, cari agama sebenarnya apa nombor satu? Ni, belajar ni, Quran. Bukan buang masa ni. Sibukkan masa dengan ni. Sebab itulah Nabi, sahabat semua, Ibnu Mas'ud kena pukul sebab apa? Ibnu Mas'ud ni orang Quraisy. Ibnu Mas'ud kan dia keluarga, tak ingat nama keluarga apa dia. Abdullah bin Mas'ud dia keluarga Quraisy juga tapi bukan bangsawan, dia bawahan sikit. Dia dulu gembala kambing orang Quraisy, semua kenal dia lah orang Quraisy. Lepas tu Nabi dan Abu Bakar pergi jumpa dia, tanya dia masa tu remaja lagi kan. Pasal yang susu tu kan. Tiba-tiba dia terkejut tengok ada susu tu, dia cari Nabi. Luar biasa orang ni. Dia beriman lepas tu, Ibnu Mas'ud. Tapi okey je Ibnu Mas'ud ni hidup dia. Tapi bila dia ni dipukul, nak dibunuh, bila dia baca Quran. Dia baca Quran kat Kaabah tu, dia baca surah apa? Surah Ar-Rahman dia baca. Ar-Rahman alamal Quran. 5 ayat je baru baca, dia dah kena pukul lah. Tengok, sebelum ni okey je hidup dia. Sebab Quran dia dipukul. Kenapa? Siapa yang pukul dia? Orang Quraisy, orang kafir. Kafir ni siapa? Pengikut Hizbul Syaitan lah. Nampak tak? Sama je. Cita-cita syaitan samalah. Kalau orang tengok apa perbuatan orang kafir, itulah cita-cita ketua dia. Siapa? Iblis. Iblis yang musuh kita. Dan dia paling benci apa? Bila Quran ada dalam dada kita. Betul tak? Ada tak surah yang cerita benda tu? Ada cikgu saya akan ulang banyak kali untuk pasar ni sampai Ramadan. Dan tadi kita nak masuk surah tu pun. Surah apa? Terang-terang cerita. Memang itulah kerja dia. Itulah cerita-cerita dia. Ni dah ingat dah. Surah apa ni? Ayat? Ingat dah. Alhamdulillah. Akhirnya ingat pun. 41 ayat 26. Cuba tengok. Nabi Muhammad ni disayangi tak orang Quraisy? Nabi Muhammad disayangi ramai orang tak? Disukai ramai tak? Disukai ramai. Berapa lama Nabi disukai ramai? Sampai berapa lama? Berapa tahun Nabi disukai ramai?
sampai usia Nabi 37 tahun, 40 tahun lah kira. 40 tahun. Kan? Semua simpan barang kat Nabi. Nah, kau jagakan hutang semua kat Nabi. Sebab apa? Dia memang boleh dipercayai. Betul? Tapi tiba-tiba Nabi paling dibenci pula. Kenapa? Sebab turun Quran juga. Nampak tak? Quran ni, hebatnya Quran sampai macam tu. Jadi kita kena tahu tu. Kenapa? Apa punca? Faktor mesti Quran ni sangat hebat ni. Tapi kita pula tak rasa kehebatan dia. Sebab tu inilah cita-cita orang kafir. Cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang ingkar ni berkata, kafir ni. Ni sejak zaman bila berkata ni? Zaman Nabi lagi. Ketika siapa yang baca Quran? Nabi dan sahabat baca Quran lah masa tu. Masa tu mereka lah ahlul Quran. Kan? Jadi mereka kata apa? La tasma'u li hadzal Quran. Bila la ni maknanya nahi. Sifat dia apa? Man'a. Apa dia? Halang. Ditegah kan? Larang. Hentikan daripada buat sesuatu. Jadi jangan kamu mendengar Quran ni. Macam mana kaedah yang paling ampuh untuk tak nak bagi dengar Quran? Ustazah. Cikgu, kaedah paling berkesan supaya Quran ni memang lepas ni tak dengar langsung. Belum lagi dia tak sebut pun hiburan kat sini. Apa dia kaedah dia? Sebab tu dia tumbuk siapa? Ibnu Mas'ud. Iaitu pukul pembaca dia. Bunuh pembacanya dulu. Sebab tu orang Yahudi bila wahyu turun, siapa yang baca wahyu? Nabi. Orang yang paling banyak bunuh Nabi siapa? Bani Israel. Kenapa? Sebab akibat bacaan Nabi tu orang lain beriman. Oh, dia tak boleh. Kan? Ramai pula penyokong sebab Quran ni luar biasa ni. Satu. Jadi kalau boleh dia nak create ramai biar lahir generasi lepas ni buta Quran. Berjaya ke tak berjaya? Berapa persen dah orang Islam Melayu tak boleh baca Quran? 10%? 1%? 80%. Tengok semua sepakat. So lepas kita mati nanti, dia nak meningkat sikit, 90 pula. Kan? Betul ke? Ke tak betul? Sampailah kan? Itu nombor satu lah. Biar tak payah bagi bagus. Jangan baca, jangan hafal. Apa tak lagi hafal? Belum baca lagi. Belum hafal lagi pun nak baca je. Kan? Lepas tu pula apa lagi? Cikgu kalau kat sekolah murid dia suruh diam. Dengar apa cikgu cakap. Untuk apa? Dapat pelajaran. Jadi seterusnya apa? Kalau baca pun jangan dapat apa-apa pelajaran. Tak dapat apa-apa pelajaran. Lagi banyak. Rasanya berapa yang dapat? Mungkin 95% yang tak dapat pelajaran. Sebab yang tak baca pun tadi 80%. Kan? Cuba bayangkan. Jadi apa bila ayat ni sebenarnya untuk suruh kita buat apa? Ayat ni suruh kita buat apa? Suruh kita relax malas-malas. Dah lah, tak payahlah belajar faham Quran ni. Kita buat benda lain je lah. Baca je lah. Macam mana? Jadi ini kerja yang dibuat daripada sejak zaman siapa? Zaman Nabi. Ke dah berhenti? Sampai sekarang lah. Sebab tu la tasma' ni asal fi'il nahi daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' istimrar. Istimrar maknanya apa? Terus berjalan buat. Dia tak pernah berhenti buat. Dia sibuk buat. Okey. Jadi kalau dia tak boleh halang dengar tadi tu kan, ada lagi pembacanya, dia tak boleh nak bunuh pembacanya, dia tak boleh halang, apa dia buat pula? Jadi ini dia halang, tahan. Kemudian lagi satu dia serang pula. Serang dengan apa? Walghaw fi. Al-ghaw ni fi'il amar, arahan untuk serang. Hi ni rujuk pada mana? Hi ni rujuk pada Al-Qur'an. Jadi buatlah
sia-sia, buatlah gangguan yang boleh mensia-siakan terhadap Al-Quran. Ada Quran hari ni, tapi apa? Macam mana nak masuk Quran? Dah sumbat dengan macam-macam benda tadi. Boleh nak masuk tak? Tak boleh dah. Ada tapi sia-sia. Suci dalam rak, suci dalam debu, suci dalam tempat macam-macam. Betul ke? Macam itulah keadaan dia. Jadi dua lah. Satu dia halang, biar jahil. Satu lagi, apa dia? Dia suruh isi yang lain. Ganti. Kan? Macam itulah keadaan dia. La'allakum, apa tu? Supaya kamu dapat tewaskan. Inilah kita tertewas. Bila dua benda ni kita abaikan. Dua kerja mereka kita rasa biasa je. Kita rasa macam tak ada musuh je. Betul tak? Bila kita jadi share partner dan sleeping partner mereka dan menjayakan cita-cita ni? Bila? Pernah sedar kita sedang jadi sleeping partner ataupun partnership dia? Tapi kita tak sedar. Kita memang sedang menjayakan cita-cita dia dengan mudah. Bila keadaan tu berlaku? Bila kita tak lawa, bila kita duduk diam, bila kita sendiri pun malas. Memang tidak pun kita malas. Lagi bagus. Jom semua malas belajar Quran. Malas semua dah. Tak payah pergi kelas dah. Ya, kita sedang jayakan. Jadi partnership dia. Kita sedang sokong lah tu. Tapi partner tak payah buat kerja lah. Kita tidur je. Dapat saham sama-sama. Betul? Tak nak ajak jom. Buka lagi tempat. Tak nak usaha tu. Inilah dia. Betul ke? Jangan malas lah. Mereka buat kerja, kita duduk relax je. Jadi kita memang seolah dia sokong ke ni, sebab tu tak buat kerja. Dia relax je, maknanya dia sedang sokong kami lah tu. Alah, baguslah. Kena lawan, kena benci lah benda ni, kena halang lah, kena buat kerja lah. Itulah usaha kita. Apa dia? Mereka kata jangan dengar, jangan ajar apa-apa lah. Maknanya jangan belajar, jangan dengar kan. Kita kata apa? Jom kita ajar Quran, jom kita dengarkan Quran ni dibaca selalu. Jom kita ajak semua dekat masjid, baca, dengar Quran sama-sama. Satu persatu ayat. Boleh tak macam tu? Boleh tu. Betul. Dulu Nabi pun harapkan menteri-menteri kat Quraisy tu juga. Tapi berjaya tak? Allah pun tegur Nabi, abasa wa tawalla. Menteri-menteri kat Quraisy tu tak boleh harap juga. Akhirnya Nabi harapkan siapa? Orang-orang yang lemah-lemah juga, Bilal bin Rabah juga yang akhirnya tolong. Biar lambat tapi apa? Teguh. Betul tak? Biar orang-orang biasa, tak apa, kita buat dari bawah je. Buat je. Sama-samalah dokong usaha. Itulah kerja kita. Kita boleh berimpian macam tu, tapi kan orang lain ni memiliki hati masing-masing. Susah, kita tak boleh buat apa. Jadi apa yang kita nampak terdekat, itulah yang kita buat. Tu kita ajak siapa? Orang kat Kuala ni. Orang Taiping pun dah datang, alhamdulillah kan. Macam itulah kita. Jelas Masya-Allah. Inilah ayat. Inilah maksudnya ni. Yang Maha Pemurah. Kita nak sampai sini, tak nak dapat makan je. Jadi apa ni? Jadi kita seterusnya. Lama juga saya bincang yang ni. Itu maksud rahmah al-wasilah. Kasih sayang yang dapat hasil apa dia? Menjaga hubungan dengan Allah. Allah akan beri kita ni. Allah akan peluk kita. Masuk kat mana tadi? Syurga. Best. Dan yang kedua apa? Ar-rahmah al-khassah. Al-khassah. Kasih sayang yang istimewa, yang khusus. Tak ada dapat kat siapa-siapa melainkan orang ni saja. Orang mukmin saja yang menyambung hubungan dengan Tuhan dia, dengan Quran ni. Saya bagi surah apa ni tadi? Ni surah apa tadi? Surah apa yang dia bagi? 41 kan? Ayat 26. Ada lagi surah lain? Ada ni lah kan.
Jadi ar-rahmah al-khassah ni apa? Kasih sayang yang pertama, kasih sayang yang hanya dapat hasil ada perhubungan. Kalau tak ada, nasiblah. Tak sambung talian, tak dapat. Sampai sini je dapat. Memang kamu dapat makan, minum, semua dapat lah. Kat sini, dunia je dapat. Akhirat tak dapat. Ni akhirat. Kemudian, dapat apa? Kasih sayang yang khassah ni juga mana? Yang teristimewa. Kasih sayang yang istimewa. Jadi khusus untuk setertentu saja. Inilah Ar-Rahim. Dan yang ketiga, sifat dia. Sifat ni yang boleh dinisbahkan kepada selain Allah. Jadi sifat rahim ni boleh disebabkan selain Allah, iaitu contohnya iaitu apa? Rasulullah. Ni surah berapa? Surah 9 ayat 128 tu Ar-Rahim ni Allah tuju sifat ni, Rahim dah masuk dalam ayat ni adalah Rasulullah, bukan Allah. Jadi ini boleh. Rasulullah juga sangat penyayang kepada umat dia. Betul. Suatu Nabi tak ada bimbang lain melainkan nak kita beriman kan. Nabi paling sedih kalau tak beriman sebab Nabi tak nak ramainya dalam neraka. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya benar-benar telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu sendiri, azizun alaihi ma anitum. Sangat merasa sengsara beratnya terhadap apa yang kamu tanggung Nabi ni. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan sangat terhadap orang beriman raufur rahim. Rahim penyayang kepada orang beriman. Jadi ayat tu sifat kepada Rasulullah. Yang ini je. Tapi yang ni tidak. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita masuk buku kita. Sambung tentang Rasulullah. Ni Rasulullah. Jadi Ar-Rahman Allah ni iaitu pertama Allah beri Quran. Okey. Jadi di sini Ar-Rahman satu, Allah beri panduan. Allah beri apa? Panduan hidup. Iaitu Quran. Allah beri kita panduan hidup. Itu yang sebelum ni kita bincang lah. Boleh tengok balik ayat atas tu. Tajuk atas tu kan. Jalan hidayah. Jalan hidayah mana? Ni kan panduan hidup. Penurunan Al-Quran tu penurunan Al-Quran. Iaitu penurunan Al-Quran. Jadi pemurahnya Allah kepada semua makhluk, Allah turun Quran untuk siapa? Untuk semua hamba-hamba dia, semua manusia. Okey, bukan untuk tertentu saja. Okey, seterusnya Rasulullah. Yang kedua, pengutusan Rasul. Pemurahnya Allah ni, Allah pengutusan Rasul. Allah utuskan Rasul. Kepada siapa Allah utuskan Rasul? Allah utuskan Rasul kepada apa ayat? Buka surah 34. Ayat 28. 34-28. Ni Quran kepada semua manusia, surah 2 ayat 185 Syahrul Ramadan tu. Yang ni 34 ayat 28. 34 ayat 28 Okey. Ahlan. Sila. Boleh? Ahlan wa sahlan. Okey. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan kafatan lin nas. Kafah maknanya mencakupi seluruh tauladan untuk manusia ni hidup dengan hidup sebagai hamba Allah yang sempurna ni. Nabi ni cukup untuk kita jadikan ikutan. Kafatan linnas. Okey. Dan basyiran wa nadhiran. Dan Nabi ini apa yang dibawa oleh Rasul ni ialah dua benda besar, iaitu Quran ni, yang mana dua perkara utama itu basyiran wa nadhiran. Ini asas hidup kita lah. Manusia ni ada apa? Apa yang dia suka, apa yang dia nak elak. Ada manfaat, ada mudarat. Apa yang dia rasa manfaat itu akan jadi matlamat dia, dan apa yang rasa mudarat itu juga akan jadi perkara yang nak dia cegah. Betul tak? Begitulah Quran. Basyiran di dunia, amal soleh, kebaikan yang akan dapat. Nadhiran ni iaitu perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah. Basyiran di akhirat syurga, nadhiran di akhirat neraka. Itu asas dia. Kalau kat dunia basyiran kita apa? Buang kerja. Basyiran kita apa? Dapat bonus. Kerja ni naik pangkat, betul tak? Basyiran ahli dunia. Nadhiran ahli dunia, potong gaji, buang kerja. Betul tak? Akhirnya sebab tu lah manusia akan apa? Dia berusaha tak untuk naik pangkat. Dia kejar kan. Jadi matlamat dia, basyiran dia tu. Dan tiba-tiba dia akan jaga tak daripada kena ni. Dia akan sanggup bangun pagi, pergi terus kan. Subuh pun tak solat contohnya. Sebab basyiran dan nadhiran dalam hidup dia ni. Quran nak ubah kita, basyiran dalam hidup kita yang lebih besar adalah apa yang Quran bawa. Jadi bila manusia terputus hubungan dengan Quran, dia tahu tak basyiran yang sebenar? Dia tak nampak basyiran sini, dia nampak basyiran mana? Kerja tadi itu, naik pangkat tadi itu. Betul tak? Jadi Allah nak Nabi ni yang ni. Kita pergi kat sini, tapi manusia tinggal kat ni. Jadi kita sekarang ni, kerana kita sedar benda tu, apa kita nak buat? Nak biar je hubungan ni terputus. Akhirnya manusia tak nampak basyiran dalam ni, naziran dalam ni. Manusia nampak yang luar. Jadi kita nak bawa semua nampak apa yang dalam ni. Akhirnya beriman. Kan? Itulah kerja Nabi dan kerja umat dia. Sebab tu Allah kata apa? Ramai manusia memang tak tahu basyiran, naziran yang ada di sini. Mereka tahu yang lain tu. Sebab tu mereka kejar yang tu. Yang ni mereka tak kejar. Mereka takut kehilangan yang tu. Yang ni mereka tak takut. Sebab tu dia kata apa? Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Namun ramai manusia tak belajar, tak tahu, tak ada ilmu tentang ni. Inilah. Jadi Nabi antara rahmannya Allah, pemurah Allah, Allah bagi kat kita apa? Rasul untuk kita semua. Cumanya kerja kita kena buat apa? Kenalkanlah Rasul ni kepada seluruh manusia. Kan? Dengan jalan yang betul. Dengan jalan yang macam mana? Sahabat-sahabat Nabi kenal Nabi dengan jalan apa? Pokok pangkalnya Quran juga. Nabi itu tak ada ditabalkan sebagai Nabi kalau tak dapat wahyu. Betul tak? Panggil Rasul sebab Al-Quran. Tak ada jalan lain. Itu juga kerja kita. Sabar sikit lagi nak habis ni. Okey, jadi kita masuk terus kat buku kita. Inilah maksud dia pengutusan Rasul. Ini sifat pemurah Allah, pengutusan Rasul. Antara yang satu lagi, Allah Jalla wa'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan dan dia mengutuskan Rasulullah SAW bagi menerangkan tentang bagaimana cara pelaksanaannya menerusi contoh teladan. Jadi Allah bertanya kepada hamba-hamba dia dalam ayat ni. Kita baca. Ni surah Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh.
Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi Allah ni ta'ajub. Tanya ni ta'ajub. Ta'jubiyah. Macam mana kamu boleh kufur? Hairan. Macam mana kamu boleh kufur? Kufur ni satu makna ingkar. Tak kenal aku. Kamu boleh tak kenal perintah aku, tak kenal Tuhan ni sampai dia boleh kufur. Sedangkan kamu ni apa? Dibacakan ke atas kamu ayat-ayat Allah. Jadi ayat ni dituju kat siapa? Yang bacakan ayat-ayat Allah ni. Siapa yang bacakan ayat Allah ke atas kamu? Rasulullah lah. Kan? Jadi pertanyaan ni ditanya kepada orang-orang yang masih ingkar walaupun Nabi dah buat kerja dakwah, Nabi baca Quran dah. Kan? Dia wajarlah ditanya kepada orang macam tu, macam mana dia boleh tetap kufur? Sedangkan dah bagi tahu peringatan. Kemudian seterusnya kalau kat kita pula, kita ada tak tusla ala, kita ada tak baca juga macam Nabi baca ni kepada sebagai dakwah, ada tak? Jadi ayat ni macam tak sesuai nak tanya kita lah. Kita bukan saja tak baca ni, tak buat lagi kan? Jadi ayat ni dituju kepada orang yang masih kufur walaupun Nabi dah kerja keras buat dah, baca Quran ni dah kat mereka, terangkan dah, tapi mereka tetap kufur. Ni ayat ni. Jadi wa fiikum rasulun, dan sedang kepada kamu ada rasulnya yang bacakan ayat-ayat ni. Wa may ya'tasim billah, maka barang siapa yang ingkar kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka benar-benar dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Syarat nak dapat jalan lurus maknanya kena buat apa? Senang je ayat ni. Man ni syartiyah. Man isim syarat. Man isim syarat. Jadi isim syarat ni dia akan menjadikan fi'il mudhari' lepas dia majzum. Sebab tu ya'tasim bunyi ya'tasim. Ni fi'il mudhari'. Jadi maknanya apa? Ya'tasim ni ada perkataan apa? Asama. Asama maknanya apa? Jaga, pelihara, jaga. Sebab tu Nabi disebut maksum. Kenapa? Nabi dijaga Allah. Nabi nak tersasar, Allah akan tegur Nabi, Allah akan jaga Nabi daripada melakukan perkara yang begitu. Jadi siapa yang ya'tasim juga apa? Dia pelihara diri dia dengan sentiasa dengan Quran ni agar tak tersasar. Sama juga. Berpegang teguh kepada Allah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sesungguhnya benar-benar dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi syarat dia mestilah sama-sama berpegang teguh. Allah terangkan pegang teguh kepada Allah ni macam mana? Ayat dia tak lama lepas tu ayat 1.3. Ni ayat 1.1. Ayat 1.3 itulah dia. Ayat dia apa? Wa'tasimu bihablillah. Maksud berpegang teguh kepada Allah, Allah jelaskan lagi dalam surah 3:103, iaitu dengan tali Allah. Dengan tali dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa itu tali Allah? Kata Nabi. Dijelaskan dalam hadis pula. Hablullah ni apa? Apa tali Allah tu apa? Al-Quran. Hablullahil matin. Nabi jawab tu. Tu kena jelas tu. Kena tahu tu. Hablullah ni maksudnya Al-Quran. Nabi kata Al-Quran huwa hablullahil matin. Al-Quran lah tali Allah yang teguh. Tali Allah yang teguh yang ni Quran. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Kesemuanya janganlah kamu bercerai-berai. Jadi seterusnya ayat yang lain Allah utuskan Rasulullah dengan membacakan ayat-ayatnya sebagaimana dalam hadis dalam ayat ni surah 2 ayat surah 62 ayat 2. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatih. Ada 4 perkara Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Jadi ini ayat perkhabaran. Dialah yang telah mengutuskan pada golongan yang ummi. Ummi ni maknanya tak boleh baca, tak boleh tulis ataupun tak tahu tentang isi kandungan kitab. La ya'lamunal kitab. Itulah ummi ya. Jadi Allah hantar golongan ni rasul dari kalangan mereka sendiri, bangsa Arab, daripada manusia, bukan malaikat. Jadi apa kerja rasul yang utama? Membacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah. Baca agar mereka ikut. Sebab tu dia guna yatlu ni. Dan dengan bacaan, dengan ajaran itu membersihkan hati-hati mereka daripada zulumat syirik kepada tauhid dan seterusnya. Dan daripada situ juga meningkatkan ilmu pengetahuan mereka tentang kitab dan sunnah, hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, seterusnya. Ni maratib juga al-ilm. Pertama mesti ada guru ajar. Dan kedua, pembelajaran tu mesti difahami sampailah apa? Mengubah seorang tu, yuzaki ni mengubah berlaku perubahan, jiwa dia bersih. Dan barulah ilmu tu boleh masuk dalam yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguhnya sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini cerita tentang Rasul dalam beberapa ayat lah yang dimasukkan ni. Ini ayat tadi, ayat surah apa? 9128 lah ni. Yang bawah ni ya. Sifat Ar-Rahim ni. Raufur Rahim. Kita baca lagi dua ayat baki ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya benar-benar pasti telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri-diri kamu sendiri, sangat azizun alaih ma anitum, sangat berat ke atasnya apa yang kamu tanggung. Ini Nabi rasa sangat berat kepada apa yang bakal kamu tanggung. Harisun alaikum, dan sangat-sangat inginkan kebaikan ke atas kamu. Bil mu'minin, terhadap orang beriman, sangat belas kasihan, lagi sangat penyayang. Jadi perkataan rahim ni lah yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, pengutusan Rasul dalam surah 33 ayat 21. Dibaca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya telah ada pada kamu, pada diri Rasulullah itu, teladan yang terbaik. Uswah. Jadi uswah juga makna dia kudwah. Kudwah maknanya ikutan juga, contoh. Jadi kita kena jadikan dia di depan untuk jadi contoh. Jadi kalau nak jadi contoh mesti nampak, mesti dapat tahu. Jadi kena belajar. Imam kan.
Liman kana yurjullaha wal yaumal akhir. Dan contoh tauladan yang dan ikutan ini hanyalah dapat diikuti oleh siapa? Orang yang benar-benar mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat. Dia yasyallah, takutkan Allah, dan takutkan keburukan di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia sibuk banyak mengingati Allah dalam setiap urusan dia. Banyak mengingati Allah dalam setiap urusan dia. Maksudnya banyak dengan Quran, dan kerja-kerja dia semua berkaitan dengan tu. Lisan, hati dan perbuatan-perbuatan dia. Macam mana kita nak buat kerja kita banyak ingat Allah? Ni ayat lah ni. Niat. Niatkan setiap kerja tu untuk Allah. Saya dulu masa saya kerja dulu pun saya macam tu kan, belajar. Macam mana kita nak buat? Akhirnya kerja kita memang pasti dia akan menjurus ingat Allah. Dia takkan mudah nak jauhkan kita. Antaranya, sahabat Nabi semua kerja dia ingat Allah tak? Sahabat Nabi. Apa kerja dia? Kerja dia apa? Macam mana diorang semua, sahabat Nabi semua kerja dia memang menjurus zakarallah katsira. Sebab kerja dia mesti berkait dengan Quran ni untuk tolong agama. Betul tak? Bila kita buat kerja yang tak ada kaitan, agak-agak boleh ke sentiasa ingat Tuhan? Tak boleh. Tak dapat. Begitulah jalan dia. Sebab itulah apa dia konsep dia ni? Quran kan? Kalau kita kata piramid tu, kehidupan ni kan? Nombor satu apa? Ini kalau Maslow punya dia kata ni self apa? Actualize. Kan? Self actual lah. Betul tak? Apa nombor satu? Kalau Maslow tu apa kat atas sekali? Ingat tak? Saya ingat apa kat atas sekali? Teori Maslow atas sekali, lain atas sekali. Atas sekali ni apa? Rich, pride semualah. Yang paling tinggi lah, kira sukses lah. Kalau kita tengok nilai ukuran hari ni kan, dalam carta ada siapakah orang paling kaya? Betul tak? Apa yang dia miliki semuanya atas sekali ni. Tapi kalau Islam ajar apa? Ni apa? Ada. Jadi Quran ajar Quran ni. Jadi apa saja kita ni? Lepas Quran apa? Ni tujuan dia satu kat sini. Semua buat sebab ni. Jadi apa? Keluar apa? Keluarlah pusat pendidikan. Lagi? Apa lagi? Penghasilan, makanan. Lagi? Semua kuat ni semua. Untuk apa? Ni. Wa zakarallaha katsiran lah. Banyaklah ingat Tuhan, kan? Ingat Allah, buat sebab tu itulah. Tapi kalau sebab lain, susahlah nak dapat. Kekal macam tu. Clear ke tak clear ni? Clear kan? Itulah jalan Rasulullah, itulah jalan Nabi. Okay? Jadi hari ni kita bincang yang kedua. Ingatlah, Quran ni rupanya kitab apa? Kitab keramaian ke kitab perjuangan? Sebab apa? Quran datang hasil keramaian ke hasil perjuangan? Hasil perjuangan. Cuba kita nilai titik peluh dan darah tu. Kalau kita rasa tu, kita boleh rasa sedih lah dengan apa yang kita buat hari ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat jadilah umat yang sebagaimana disebut dalam ayat ni tadi yang menyambung hubungan dengan siapa? Tuhan. Macam mana cara paling ampuh nak sambung hubungan hamba dengan Tuhan? Ajak solat lepas tu biar je ke? Ajak apa? Ya, solat memang kena ajak. Tapi nombor satu Allah kata suruh apa? Utluma uhiya ilaika minal kitab. Quran, kemudian solat. Quran, solat. Janganlah, itulah dia yang kita nak. Itulah kekuatan sebenar kita, Al-Quran tu. Okey, sampai sini dulu. Nanti kita sambung seterusnya.
tajuk Islam pula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khassatik. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.